kenyataan tu dilihat seperti menyebabkan masalah dalaman parti semakin buruk Datuk? Tak juga. Yang menampakkan seolah-olah ada masalah dalam parti ini ialah orang-orang yang berkepentingan. Jadi yang nak mempertahankan jawatan sendiri dah tentu dia akan tidak setuju dengan kenyataan kedua-duanya, Tan Sri Muhyiddin dan Datuk Seri Najib. Tetapi percayalah, di peringkat akar umbi khususnya, saya kira majoriti yang amat besar setuju dengan kenyataan mereka kerana ini amalan kita. Dan dirasai satu keperluan untuk kita membawa pembaharuan dalam parti kerana formula yang sedia ada ni sudah terbukti gagal untuk meyakinkan hati rakyat, seperti yang terbukti dalam pilihan raya umum dan juga pilihan raya kecil Perkhidmatan PAUD. Kalau formula itu dah tak berjaya, dah tentu kita kena tukar. Jadi ini bukan kerana kita ada masalah personality dan sebagainya, tidak. Yang kita lakukan ini semata-mata untuk menyelamatkan keadaan, menyelamatkan parti kita sendiri, bukan hanya UMNO tetapi juga parti-parti komponen Barisan Nasional. Dan kita sebenarnya tak banyak masa. Saya kalau boleh nak mula kerja ni daripada sekarang, kerana kita cuma ada lebih kurang 4 tahun lagi. Percayalah, pihak lawan kita memang sudah bermula kerja-kerja ini setelah menawan 5 negeri dan 1 wilayah. Sudah tentu mereka sudah mengatur langkah untuk menawan negeri-negeri yang lain. Semenanjung Malaysia ni sekarang ni seolah-olah ada dua daerah, utara dan selatan, kecuali negeri Perlis di utara sana. Jadi saya tak mau lihatlah sempadan antara dua ini yang sekarang ni berakhir di pertengahan Negeri Sembilan diturunkan lagi. Jadi sebab itu saya rasa cemas, dan itu juga sebabnya saya kira jawatan-jawatan dalam parti, khususnya jawatan ketua pemuda, adalah jawatan sepenuh masa. Ya, kita tak boleh distracted dengan tanggungjawab yang lain, tugas-tugas lain. Jadi kerja ni sebenarnya nak cari sakit. Betul saya cakap. Dia jangan fikirlah kerja ni senang, mudah. Jauh sekali kononnya jawatan ni ada macam lumbung emas. Itu tolaklah terus kerana yang akan menjawat jawatan ini sebenarnya mengundang sakit. Kerana nak menangkan balik keyakinan rakyat ni, khususnya orang muda, bukannya satu perkara yang mudah. Dan ianya perlu dimulakan secepat mungkin. Bila Datuk cakap berkenaan dengan demokrasi, tidak ada demokrasi total dalam UMNO. Jawatan bersama dalam muda tidak bertandingkan. Kita biasa amalkan demokrasi naungan. Maksudnya demokrasi itu ada, tapi kita bernaung di bawah pemimpin-pemimpin tertentu. Tapi itu mungkin boleh kita lakukan dalam keadaan kita selamat, kita kuat, dalam parlimen kita banyak, kita ramai, dan keadaan yang stabil dan sebagainya. Tapi dalam keadaan ataupun situasi sekarang ini, saya kira kita perlukan pembaharuan. Oleh sebab itu, saya kira jawatan tertinggi parti, Presiden dan Timbalan Presiden juga perlu dipertandingkan. Walaupun ini jarang-jarang sekali kita amalkan, tapi pada waktu yang sama kita harus iktiraf bahawa keputusan pilihan raya ini bukan jarang-jarang, tapi tidak pernah berlaku sebelum ini. Dalam sejarah kita tak pernah ada keputusan pilihan raya begitu buruk. Lebih lagi mengejutkan, ianya datang setelah kita mendapat keputusan pilihan raya terbaik pada tahun 2004. Jadi sebab itu saya kira kita perlukan pembaharuan. Memang perlunya tepat pada masa tradisi itu juga perlu diubahkan, Datuk. Tapi masalahnya sekarang sistem kota. Apa pendapat Datuk tentang sistem kota tu? Sistem kota ni juga diamalkan dan asalnya datang di waktu kita tengah kuat, dan juga seperti amalan kita dulu,
kerap kali kita kita adakan pemilihan parti kita sebelum pilihan raya umum, supaya kita dapat selesaikan masalah dalaman kita dulu, perkukuhkan kedudukan kita dulu, baru kita berdepan dengan pilihan raya. Kali ini seperti yang kita tahu, pemilihan telah ditunda selama lebih kurang 18 bulan, dan kemudian kita ada pilihan raya umum dulu, dan itu yang menimbulkan kekecohan. Kita belum selesai dengan masalah dalaman, kita terus minta mandat daripada rakyat dalam keadaan overconfident, dan rakyat telah menghukum kita sebenarnya. Dan ini bukan salah rakyat. Kita kena terima mesej dan isyarat yang telah disampaikan oleh rakyat ini, dan kita kena bermuhasabah diri dan kena cari hikmah di sebalik kekalahan-kekalahan ini. Dan yang paling penting sekali bagi saya kira buat masa ini ialah janganlah kita dilihat sebagai angkuh dan sombong. Sebab dalam keadaan ini sepatutnya kita rendah diri, kita orang Kedah kata berhemoi lah. Maksudnya kita kena memujuk orang, merayu kan, meyakinkan orang semula terhadap apa yang kita lakukan ini. Jadi tak perlulah keluarkan kenyataan seolah-olah majoriti yang besar di kalangan rakyat masih sokong kita, walhal sudah terbukti. Itu janganlah kita ada sindrom denial ni lagi. Kononnya cuma yang bukan Melayu saja yang tak sokong Barisan Nasional, yang Melayu tidak sokong, yang Melayu masih sokong. Kalau itu hakikatnya, kenapa kita boleh tewas di Kedah, ya, di mana majoritinya Melayu. Jadi kenyataan seperti ini biarlah dikurangkan, dan kita perlihatkanlah satu sifat yang dah terima hakikatnya, dan mahu membuat satu perubahan yang ketara dalam parti kita, iaitu balik kepada nilai-nilai murni yang sepatutnya kita ada dalam parti. Macam mana kita tak relevan kalau kita tak selesaikan masalah orang, contohnya. Yang keduanya, janganlah kita menonjolkan satu persepsi seolah-olah kita ni tak ada nilai, tak amanah, tak bertanggungjawab, tak berkhidmat untuk rakyat, tak menepati masa, tak cakap benar, tak jujur, tak gigih bekerja. Jadi ini semua yang diajar oleh agama kita sendiri dan semua agama-agama lain, saya percaya. Dan juga adat resam Melayu pun begitu, tapi kita tidak amalkan. Jadi bila itu yang berlaku, maka sudah tentu orang menolak kita.